Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga di dalam siri yang ke-34, iaitulah As-Siyam, puasa. Apa makna puasa? Puasa dari sudut istilahnya, lughatan dia panggil al-imsaku anis syai', tak buat sesuatu. Itu mana puasa. Contohnya orang mari nak bercakap dengan kita kata saya puasa, mana kita tak nak bercakap dengan dia. Boleh dari sudut bahasa. Dari sudut syaraknya, iaitulah al-imsak anil muftirat, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyati, daripada bermula terbit fajar sampai tenggelam matahari maghrib dengan niat. Habis. Kalau kata apa takrif puasa, mudah sangat. Difardukan puasa ini bila? Iaitulah pada bulan Syaban tahun yang kedua hijrah. Sebab puasa tu Ramadan. Jadi bulan Syaban tu dah difardukan puasa, maka mari Ramadan Nabi kita puasa. Allah. Mana dalil? Tengok dalam kitab kita kata dalil wajib puasa. Dalil wajib puasa ni iaitulah sebelum daripada ijma'. Ijma' ulama sudah jelas puasa ni wajib. Dalil wajib puasa Ramadan firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Itu dipanggil dalil puasa. Kutiba alaikumus siyam, naknya sekat tu ya. Kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa dia hadisnya? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi artinya dibinakan Islam itu di atas 5 rukun. Salah satu daripada rukunnya apa dia? Iaitulah puasa bulan Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Bilakah wajib puasa Ramadan? Dengan sebab sempurna bulan Syaban 30 hari, ataupun nampak anak bulan. Dua cara kita nak wajib puasa ni, dua cara. Sama ada nampak anak bulan, hilal Ramadan nampak, maka puasa. Ataupun tak nampak, macam zaman tempat kita hari ni tak nampak anak bulan. Mungkin udara kita ni selalu jerubu, selalu mendung, awan, hujan, macam-macam lah halangan. Maka kita kena lengkapkan puasa kita 30 hari. Ramadan Syaban 30 hari baru mari puasa. Kerana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Mudah ya dia. Artinya puasa oleh kamu. Bila nak puasa? Puasa oleh kamu kerana melihatnya, yakni melihat anak bulan. Dan berhari raya oleh kamu kerana melihatnya, tengok anak bulan. Jadi puasa dengan Ramadan dengan beraya ni duduk di antara anak bulan. Mari anak bulan Ramadan, puasa. Mari anak bulan Syawal, Allahu Akbar, raya kita. Suka tak suka? Itu dia panggil semua ibadat-ibadat dalam Islam ini terikat dengan bulan qamari, bulan hijri. Kecuali salat. Salat tak, dia terikut matahari. Pasal dia bersifat harian. Yang lain bersifat tahunan, bulanan.
Maka jika menutupi akan anak bulan itu ditudung, terselindung, tertutup. Apa kita nak buat? Ditutup oleh awan, maka sempurna oleh kamu akan bilangan Syaban 30 hari. Jadi kalau tak nampak, kita kena ambil 30 hari Syaban, barulah kita puasa 1 Ramadan. Panjang lagi lah, dalam kitab-kitab lain dia bahas panjang tentang ikhtilaful matali', berbeza negeri. Sekarang ni kita tengok, kita sini puasa hari ni, di negara Thailand puasa hari lain, di Indonesia mungkin berlainan, di Mekah lain. Itu para ulama mengatakan itu mengikut ikhtilaful matali'. Mana berbeza tempat naik matahari, tempat naik bulan tu berbeza. Jadi kalau berbeza, tak boleh kita nak satukan. Hari ni ada usaha-usaha untuk nak menyatukan, tapi payahlah sikit sebab hadis sumu li ru'yatihi ini sudah jelas pada kita. Dan wajib puasa ke atas orang-orang yang tiada melihat bulan. Kita ni tak pernah tengok anak bulan. Kalau tengok tak tahu duduk mana. Nah. Habis macam mana kita kena puasa juga? Ini soalan dia. Jawabnya wajib puasa ke atas orang yang tidak melihat anak bulan dengan sebab tetap melihatnya pada sisi hakim. Kerana kerajaan, hakim itu mana kerajaan? Kerajaan telah menetapkan, kalau di Malaysia ni, pemegang mohon Raja-Raja Melayu menetapkan bahawa anak bulan, penetapan bulan Syawal. Tak nampak anak bulan tapi kita tetap nak raya. Maka dia kira tetap. Tak boleh nak kacau dia. Jangan duduk kerah kepala, aku tak mau. Tak mau ikut kerajaan, aku nak puasa sendiri. Jangan. Itu kacau nama dia lagi tu. Daripada disaksikan oleh 2 orang yang adil di hadapannya. Jadi dia kata apa? Dia syaratnya mari orang yang adil, mana orang baik lah, orang beriman. Saksi, dia tengok anak bulan. Lama dulu berlaku. Tapi di Arab Saudi masih lagi berlaku. Tapi walau macam mana pun dipertikaikan oleh sebahagian ulama falak, mempertikaikan. Kerana dia kata ada kalanya yang tengok tu bukan pakar dalam bidang falak. Wallahu a'lam, masih lagi menjadi perbincangan para ulama. Dan kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar kata apa cerita dia ni? Tara an-nasul hilal. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitu al-hilal fa sama wa amara an-nas bi siyamihi. Artinya tara an-nasul hilal, orang ramai tengok bulan, tengok anak bulan. Maka Ibnu Umar kata apa? Saya mengkhabarkan, menceritakan peristiwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, anak bulan nampak. Macam mana nak buat? Maka puasa, Nabi pun berpuasa dan menyuruh orang ramai supaya berpuasa. Hadis ini diceritakan oleh Imam Abu Daud dan mensahihkan akan dia oleh Ibn Hibban. Jadi hadis ini sahih. Baiklah, itu cara nak sebut puasa. Kita berpindah pula kepada rukun puasa tu ada berapa? Rukun puasa, tulis itu. Rukun puasa, arkanus siyam. Rukun puasa ni ada 3 perkara. Setengah kitab kata 2 perkara ya. Dalam kitab kita ni kata ada 3 perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, apa dia rukun yang kedua? Al-imsaku 'anil muftirat. Menjaga diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu je 2 rukun yang disebut dalam kitab. Tapi dalam kitab ni tambah 3 lagi rukun, iaitulah as-saim, orang yang puasa tu. Siapa dia nak puasa dia? Sebab dia ada dalam kaedah kita mengaji ni, ilmu fiqh syarak ni, dia ada syarak sah satu, syarak wajib satu. Jadi ini rukun ni nak boleh ke jadi wajib dia tu, kena orang tu sendiri, orang tu ada akal, ada baligh, itu dia panggil syarat wajib. Tapi kalau orang tidak berakal gila buat sah bagi dia. Kita tengok mungkin dia sebut di bawah nanti. Balik semula kepada kitab kita. Rukun puasa ni ada berapa rukun?
3 rukun. Yang pertama, niat pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita kena niat. Besok puasa. Setiap malam niat. Puasa esok, puasa esok. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis ni masyhurah. Setiap kali mari bab kita hadis niat ni sudah kita belajar dalam Bukhari yang diriwayat oleh daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kerana puasa tiap-tiap hari itu amal yang asing. Setiap hari puasa dikira amal yang berasingan, amal mustaqil, berasingan. Tak boleh nak gabung sekali 3 hari, sebulan. Dan wajib diletakkan niat itu pada malam jika puasa fardu. Kalau puasa kita ni puasa fardu, wajib kita kena berniat pada malam hari. Tak boleh niat tengah hari, pagi tak boleh, kena niat malam lagi. Sebab apa? Kerana hadis yang diriwayat oleh Hafsah radhiyallahu anha, dia kata apa? Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat, tengok bahasa kita, mempermalamkan niat. Allah boleh. Siapa yang tidak berniat pada waktu malam puasa sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasa ni. Jadi puasa ni, niat puasa ni bila? Kita kena niat pada waktu malam. Pada waktu malam kena niat. Ini untuk puasa fardu. Hadis ni riwayat oleh Imam An-Nasa'i, Ad-Daruqutni dan lainnya, dan mentashihkan akan dia. Dan wajib mentakyinkan. Apa makna takyin? Menentukan jenis puasa. Puasa apa mu ni? Puasa Ramadan. Kena sebut. Puasa Ramadan. Itu dalam kitab kita ni bahas secara teliti lah. Kerana hadis tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya setiap bagi orang itu apa yang dia niat. Dia niat puasa Ramadan. Di sini dibahas oleh ulama lain mengatakan puasa Ramadan ni kita kena ingat. Ramadan ini bekas untuk puasa fardu. Dia tak boleh masuk puasa lain. Jadi kalau kita ni aku puasa esok, dia tak jadi dah benda lain. Dia jadi fardu. Tak apalah. Dalam kitab kita ni kata ta'yin. Kita kena niat. Niatlah. Ta'yin aku puasa Ramadan. Puasa fardu esok. Dan sah niat puasa sunat pada pagi hari. Tulis. Tanda situ. Sah. Kalau kita nak puasa sunat, boleh kita niat pada waktu pagi. Sebelum zuhur. Sebelum gelincir matahari boleh. Kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhala sallallahu alaihi wasallam alaiha ala Aisyah zata yaumin. Faqala hal indakum syai'? Ada qalat la. Qala fa inni idzan asum. Qalat wa dakhala alayya yawman akhar faqala indakum syai'? Qultu na'am. Qala idza uftir wa in kuntu faradtu shauma. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah Aisyah pada satu hari. Rumah isteri dia, rumah dia. Maka Nabi kita tanya, wahai Aisyah, hal indakum syai'? Ada apa kat rumah ni hari ni nak makan? Ada apa? Jawab Aisyah, la, tak ada benda nak makan ya Rasulullah. Kosong dapur saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau demikian saya berpuasa. Aku niat puasa lah. Dan pada hari lain pula Nabi kita balik ke rumahnya, rumah Aisyah. Maka Nabi tanya, ada apa Aisyah untuk dimakan? Jawab di Aisyah, ya, ada makanan Rasulullah. Maka Nabi kata, kalau demikian aku nak buka puasa. Walaupun aku telah niatkan puasa. Aku niat dah nak puasa tadi, tapi oleh kerana ada makanan, kita makan hari ini. Hadis ini dicerita oleh ramai Imam Ahmad, Daruqutni, Al-Baihaqi, katanya sanadnya sahih. Jelas tak jelas kepada kita? Yang pertama yang kamu kena ingat, kalau nak puasa sunat hari Isnin, sunat hari Khamis,
Sunat apa lagi sunat? Maka boleh kita niat puasa pagi sebelum zuhur. Contohnya pagi ni kita rasa tak nak pergi mana-mana lah. Udara pun sejuk, hujan lebat, tak ada rasa daga apa. Malah aku nak pergi masak. Baik aku puasa, dia pun niat puasa. Saja aku puasa pada hari ni. Pada waktu itu dah pukul 11 pagi. Boleh. Sah lagi puasa. Tapi puasa fardu, puasa qada, puasa nazar lah, mesti niat pada waktu malam. Sebab apa? Kita mesti kena tanya sebab. Apa sebab berbeza di antara dua kategori ni? Puasa sunat dengan puasa fardu. Puasa fardu termasuk puasa nazar dengan puasa qada. Sebabnya kita nak niat daripada malam kerana kita nak puasa penuh daripada fajar sampai maghrib satu hari. Tapi kalau kamu niat pukul 11 pagi baru niat, bermakna di awal pagi tak puasa lagi. Puasa tak puasa? Belum puasa lagi. Cuma sah tu sebab kita belum makan. Jadi sah. Baik, itu dia panggil rukun yang pertama. Rukun yang pertama, niat. Cuma timbul lagi soalan. Ada orang kata boleh niat terus sebulan. Dengar tak dengar cerita ni? Dengar kan? Jadi ada yang mengatakan boleh kita niat sebulan terus. Boleh kata boleh? Ini bukan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik, bila mari Ramadan kita boleh niat terus sebulan. Ya Allah, sahaja aku puasa sebulan Ramadan. Sebulan tak kira lah, 29 hari ke 30 hari ke, yang nak sebulan. Sah niat dia. Jadi sebahagian ulama mengatakan baik kita niat sebulan. Dan kita niat setiap malam. Hak lain tu kita niat setiap malam. Ulang balik. Kerana kalau ada malam-malam yang kita tertinggal, terlupa niat, maka dia di cover oleh niat sebulan kita tadi. Dia kata ni mazhab lain. Mazhab lain pun Imam Ahlus Sunnah, Imam Malik bin Anas ni bukannya Imam Syiah tak. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih lagi dalam skop imam yang 4 yang masyhur itu. Ini kita terima pakai. Kita berpindah pada rukun yang kedua. Rukun yang kedua meninggalkan makan dan minum. Tulis itu yang ringkasnya. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ni apa dia? Makan. Tetap nombor 1. Minum. 2. Jima. Bersetubuh dengan isteri. Dan sengaja muntah. Kita ambil tangan kita masuk dalam mulut. Muntah. Itu batal puasa. Dan mengeluarkan mani. Tak ada kerja dia ni. Dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Apa makna ke dalam rongga di sini? Panjang perbahasan ini. Anak tak nak ulang balik hari ini kerana panjang. Kita boleh tengok dalam rakaman kita di bulan Ramadan dulu. Iaitulah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Masuk benda dalam rongga. Dalam rongga itu apa benda? Di sini dibahas panjang oleh ulama. Dalam mazhab Syafi'i kata, iaitulah sampai benda ke dalam manfaz maftuh, dalam rongga yang terbuka, liang yang terbuka. Iaitulah mulut, telinga, kubur dan dubur. Itu masuk. Jadi panjang cerita. Tetapi ulama semasa hari ini bahas panjang dalam isu ni. Banyak kitab-kitab yang ditulis. Anak pun dah baca di masjid ni beberapa kali. Iaitulah ada yang mengatakan jauh di sini, iaitulah ma'idah, usus. Kalau makanan itu masuk dalam perut baru batal. Kalau setakat korek hidung, korek telinga itu tak masuk batal. Sebab dia tidak panggil makanan yang mengenyangkan. Bukan masuk dari tempat makanan. Korek dari telinga, apa orang tak makan korek telinga. Jadi bahas panjang. Tengok dalam rakaman kita lah, insya-Allah. Ini yang jelas, yang ada dalil. Apa dia ada dalil? Makan jelas. Minum jelas. Jima jelas. Muntah dengan sengaja jelas. Mengeluarkan mani jelas. Cuma yang berbeza tentang masuk benda dalam rongga. Dalam kitab-kitab lama kita ni tulis habis. Masuk ke dalam telinga batal. Masuk dalam mulut tak batal. Allahu Akbar. Dan macam-macam cerita lagi. Jadi biarlah kita tengok rakaman tu. Dan segala yang membatalkan puasa. Ada satu ceramah yang anak telah bentangkan.
Iaitulah perkara-perkara yang tidak batal puasa mengikut ulama semasa. Dia panggil ulama kontemporari. Ulama semasa ini telah menyenaraikan banyak perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita ambil itu, dia panggil persidangan majma' fiqh. Ulama-ulama daripada seluruh dunia bersidang di Jeddah ataupun di mana tempat yang disebut di majma' fiqhi. Mereka memutuskan banyak perkara yang tak batal puasa. Terutama dalam ilmu perubatan. Macam orang sakit nak pergi enjet, masuk ke jarum, masuk jarum dalam ubat dalam darah, tak batal. Banyak lagi lah perkara lain. Kerana firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Surah Al-Baqarah 187. Artinya, dan makan oleh kamu dan minum oleh kamu hingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam daripada fajar. Artinya, hingga berbeza bagi kamu awal gelap yang tinggal daripada malam dan cahaya fajar. Maknanya kita tahu dah cerah dah keluar fajar, cerah di langit, itu benang putih lah tu. Jangan duk cari benang tak bawah bantal, tak jumpa cari dah tu. Benang tak nampak lagi, boleh tidur lagi lah. Jalan menunjuk ini, ayat ini bahawa, maknanya dalil wajhud dilalah daripada ayat ini bahawa tidak diharuskan makan dan minum pada siang hari kerana menjadikan ia akan kesudahan harus makan dan minum itu terbit fajar. Terbit fajar, habislah. Itu setakat dia kita boleh makan minum. Maka dipaham daripada bahawa makan dan minum kemudian daripadanya tiada harus, tak boleh lagi. Dan dikiaskan dengan makanan ini itu sampai benda ke dalam rongga. Ini perbahasan panjang di antara ulama mazhab kita Syafi'i dengan ulama-ulama semasa yang mengatakan tidak batal. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Artinya, kuat oleh kamu masuk air dalam hidung itu melainkan bahawa engkau puasa. Ini riwayat Abu Daud. Baligh fil istinsyaq. Kuatkan kamu istinsyaq kecuali kalau kamu puasa. Kamu puasa tak boleh. Sebab takut masuk air ke dalam hidung itu, masuk dalam rongga kita. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Maka jika tiada batal puasa dengan masuk air ke dalam rongga dengan sebab mubalaghah itu, nascaya tiada dilarang daripada mubalaghah pada berkomor-komor dan masukkan air ke dalam hidung. Tak larang, tapi ini ada larangan, maka bermakna tak boleh. Adapun dalil muntah dengan sengaja batal puasa, mana dalilnya? Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan lainnya mentasihkannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, man zara'ahul qai wa huwa sha'im falaysa alayhi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang mengerasi akan dia oleh muntah. Lah. Maknanya muntah tak boleh nak tahan dah. Itu mana mengerasi. Muntah yang jadi sendiri, nak muntah. Pening ke, loya ke apa benda dia panggil. Allahu akbar, macam-macam lah tak. Pada ketika dia puasa maka tiada wajib qada. Maknanya tengah kita puasa mari pening, tak payah kita qada lah. Tak batal. Dan mereka yang buat muntah, dia sendiri sengaja masuk benda dalam somak, tangan dalam mulut, muntah, maka adalah dia qada akan puasanya. Dia beza di antara orang yang zara'ahul qai dengan orang yang istaqa'ah, dia sendiri yang buat muntah. Dan kerana ijma' ulama di atas batal puasa dengan sebab jima'. Jima' ni batal puasa kerana hukumannya terlalu keras. Mana hukumannya lagi berat dia ni. Ada lagi yang tersebut di sini yang benda yang batalkan puasa itu juga, iaitulah haid dan nifas. Tambah itu. Kalau perempuan itu mari haid ataupun dia bersalin beranak, maka batallah puasa dia. Dan dia puasa pun tidak sah.
Baiklah, kita akan pergi lagi kepada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga itu apa? Orang yang puasa itu sendiri. As-saim, tengok orang tu pula. Jadi biasanya ulama sebut dua aja dalam kitab ni. Dia kata apa? Yang pertamanya niat, yang kedua menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Dalam kitab kita dia tambah satu lagi, dia panggil orang yang berpuasa itu siapa? Wallahu alam. Segala syarat sah puasa. Tanda situ syurut sihah. Syarat-syarat nak sah puasa ni ada berapa syarat pula? Syarat sah puasa itu yang pertama Islam. Kalau orang bukan Islam puasa boleh? Boleh. Lapar dia tapi tak boleh pahala. Lapar tak lapar puasa ni? Lapar lah. Yang kedua berakal. Orang yang sudah ada akal. Jadi sah puasa orang ada akal. Orang tak ada akal kalau dia puasa boleh? Boleh. Tapi jangan dia makan minum. Kita jaga dia, boleh. Cumanya syarat nak sahnya nak orang yang berakal. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Jangan ada haid, jangan ada nifas. Kerana dikiaskan dengan sembahyang. Maya, salat, tak boleh haid, tak boleh. Nifas tak boleh. Syarat yang keempat, dan bahawa berlaku puasa itu pada lain daripada 2 hari raya. Oi, dia ni baru belajar puasa. Hari raya puasa dia. Orang duk takbir makan ketupat, dia puasa. Saya warak lah. Tak saya duk tunjuk warak lah, tak jadi puasa dia. Dan juga pada hari tasyrik. Bila hari tasyrik ni? Hari tasyrik ni bila? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu dia panggil hari tasyrik. Hari 3 hari ni tak boleh. Hari raya puasa 1 hari, hari raya haji 1 hari, dan hari tasyrik 3 hari. Jadi semuanya berapa hari? 5 hari dalam setahun tak boleh puasa. Kerana hadis Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil fitri wan nahri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang daripada puasa pada hari raya fitrah dan hari raya korban. 2 hari raya ni tak boleh puasa. Satu lagi kerana hadis Muslim. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah taala. Bermula segala hari Mina itu. Hari mana? Hari raya dan hari tasyrik 3 hari itu. Iaitulah hari makan dan minum dan hari berzikir. Jadi kalau kita duduk Mina, tuan-tuan dan puan-puan yang pergi haji tu, jangan duduk tunjuk warak, tak boleh apa ni. Kena zikir banyak hari tu. Dan kita duduk sini pun hari tasyrik 3 hari tu tak boleh. Hari makan. Ini juga diistimbak daripada hari ni, hari sembelih korban. Kan orang sembelih korban sampai berapa hari? Sampai hari tasyrik yang terakhir, hari 13, 11, 12, 13. Hadis Muslim tu sampai ke aklin wa syurbin. Akhir sampai zikrillah tadi, hadis itu diriwayat oleh lafaz Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan yang kelima, tak boleh juga kita puasa pada hari lain daripada hari Syak dengan tiada sebab. Hari Syak, apa dia hari Syak itu? Hari akhir Syaban. Dia ni Ramadan ke tak Ramadan? Itu dia panggil hari Syak. Kerana perkataan Ammar bin Yasir. Siapa kata? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Man shama yaum asy-syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa puasa pada hari Syak. Hari Syak ni hari akhir Syaban. Maka sungguhnya dia telah menderhaka kepada Abul Qasim. Siapa dia Abul Qasim ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu gelarnya Abul Qasim. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari ta'liqan.
Imam Bukhari dibuat ta'liq, maka dia tak bagi riwayat. Dan dicerita oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya dengan mensahihkannya. Adapun sebab, dia panggil kalau orang puasa hari 30, hari Syak dengan sebab. Boleh tak boleh? Apa dia sebab? Seperti qada. Masya-Allah. Makcik kita ni leka sangat. Tak teringat dia ada qada. 5 hari lagi nak Ramadan baru tengok, aku tak qada yang tahun lepas ni. Ada 5 hari lagi. Maka dia puasa 1, 2, 3, 4, 5 kebetulan kena hari 30, dia teruskan puasa. Boleh. Tak jadi masalah. Dan nazar, dia bernazar kebetulannya nak puasa 3 hari, tak teringat juga, maka dia puasa 3 hari tu kebetulan jatuh hari Syak. Boleh. Dan wirid, mana wirid? Puasa tetap dia. Hari Isnin dia puasa, hari Khamis dia puasa. Kebetulan hari Syak tu hari 30, hari yang biasa dia puasa, tak jadi masalah. Boleh teruskan. Kerana hadis Bukhari dan Muslim, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu. Jangan mendahului kamu dengan puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Kita nak tunjuk warak sangat, kita pergi puasa awal. Tak boleh. Kecuali seorang laki-laki yang sentiasa puasa. Memang wirid dia dah. Dia puasa hari tu, maka jatuh pada hari Syak. Boleh. Makalah dia puasa akan dia. Boleh teruskan. Tamatlah terjemahan hadis. Dan diqiyas dengan wirid itu akan segala yang tinggal dengan jami', iaitulah dengan sebab. Tinggal dengan sebab. Sebab-sebab macam hari tadilah yang disebut tadi. Sebab dia qada atau lain-lain lagi. Dan dikendaki dengan hari Syak itu, iaitulah hari yang ke-30 daripada Sya'ban. Apabila berkata-kata oleh manusia dengan melihat anak bulan atau bersaksi dengan melihatnya oleh saksi yang ditolak. Mari saksi ni dia kata dia tengok anak bulan, tapi dia tak terima. Mahkamah tak terima saksi sebab dia ni nampak tidak warak lah orangnya. Mari dengan seluar pendek. Seluar pendek mari, woi tuan qadi. Rokok sepam mulut. Saya tengok anak bulan. Tu qadi kata tak boleh pakai kamu ni. Apa benda lagu ni. Tapi dia kata tengok anak bulan, dia panggil jadi hari Syak gitu. Sebab ada orang kata dia tengok. Dan seperti perempuan, orang perempuan jadi saksi tak boleh, dan orang yang fasik, orang yang tak baik. Itu dia panggil hari Syak. Selesailah kita perbincangan secara ringkasnya daripada syarat-syarat wajib puasa dan rukun puasa. Habislah, apa lagi kita yang tertinggal? Kita berpindah pula kepada sunat-sunat puasa. Ni ingat ni. Ini jangan terlupa. Dia panggil benda-benda yang sunat ketika puasa, apa dia? Adabus saum. Setengah kitab ditulis adabus saum, ada adab puasa. Ada setengah kitab ditulis sunat-sunat puasa. Apa dia sunat puasa? Tulis. Yang pertama, makan sahur. Kita kena bersahur. Jangan kata saya nak relax lah, tak lapar pun, tak mau makan. Kita kena sahur. Sebab apa? Nabi SAW kata, perbezaan di antara puasa kita. Puasa kita ni dengan puasa orang lain, makan sahur. Jadi kita kena makan sahur. Bangun makan sahur. Jangan tak bangun. Dan mentakhirkannya, takhirkan sahur. Makan dekat nak subuh baru makan. Itu berapa dah? 2. Yang ketiga, dan menyegerakan berbuka puasa. Buka puasa cepat. Buka puasa kena cepat. Apabila yakin jatuh matahari, kena yakinlah matahari jatuh baru boleh makan. Kerana hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayat oleh Anas radhiyallahu anhu, Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Setakat tu satu hadis. Syekh kita ni dia kembar 2 sekali hadis di sini. Tulis. Hadis yang pertama, makan sahur oleh kamu kerana pada makan sahur itu berkat. Tutup kurungan. Itu hadis yang pertama diriwayat oleh Bukhari Muslim daripada Anas.
dalil kepada sunat makan sahur. Dan sunat kita mentakhirkan sahur itu dari hadis yang kedua, wala yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Wa akharus sahur. Artinya makan sahur oleh kamu. Dan sentiasa manusia dengan dalam kebajikan, kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Masuk waktu, bismillah. Jangan ikut buat Syiah tu. Kalau kita panggil orang buka puasa rumah kita, tiba-tiba ada sekumpulan manusia tak mau makan. Kita boleh kena itu orang Syiah. Syiah dia makan lambat. Dia tak makan sekali dengan kita. Boleh kena. Ni Syiah ni. Tulis tambah satu hadis tu, wa akharus sahur, dan melewatkan, mentakhirkan makan sahur. Ini sunnah. Jadi hadis yang pertama tadi, wala yazalun nas, riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Mana lagi? Dan sunat berbuka dengan tamar. Sunat kita buka puasa dengan makan tamar. Mana dalil dia? Dalil dia sini, dia bawa hadis, dan jika tidak ada tamar, sunat kita berbuka dengan air. Sunat buka puasa dengan apa? Dengan air. Kerana hadis mana tu? Hadis Salman bin Amir, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri, fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma' fa innahu tahur." Apabila seorang kamu puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar. Ingat ni. Kita kena buka puasa dengan apa? Dengan tamar. Inilah puasa biasa ni pun. Puasa apa ni? Hari-hari yang kita duduk ni pun. Kalau boleh, hari Isnin Khamis ni, yang buat majlis buka puasa tu, buat jamu yang buka puasa tu, bagi tamar juga sekali. Jangan duduk bagi nasi saja, tamar sekali. Maka jika tidak ada tamar, maka dia berbuka puasa dengan air. Ambil air, bismillah. Nak kata apa? Tamar tak ada. Kerana bahawasanya air itu menyucikan. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan mensahihkan dia, dan juga diriwayat oleh Abu Daud. Kata ulama, hadis ini lemah sanadnya. Tapi ada hadis lain yang sahih. Ada hadis lain yang sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutabat. Tengok ni. Nabi kita buka puasa dengan rutab. Rutab tu tamar separuh masak. Itu dipanggil rutab. Tulislah dalam kitab kita ni, tidak ada. Kita buka puasa dengan apa? Dengan rutab. Qabla an yusalli. Sebelum daripada dia salat, buka puasa dengan rutab dulu. Lepas tu salat. Lepas pada tu barulah kita makan makanan yang berat. Ni tidaknya sombak masuk. Allahu Akbar. Perut terkejut, dia kata macam tsunami serai masuk dalam perut ni. Makan habis. Kalau boleh buka puasa, tamar, minum air, salat. Lepas pada tu barulah kita pergi makan. Yang besar, yang berat-berat, makan nasi lagi, ondel-ondel lagi, apa benda lagi makan. Perut pun tidak terkanyak sangat. Ni terkejut dia ni macam kena tsunami ni. Yang pertama. Yang keduanya tak bagus kerana kita melambatkan salat maghrib. Salat maghrib tak baik. Mazhab Syafi'i yang jadi, qaul jadi mengatakan salat maghrib itu cepat. Bukan sungguh sampai dekat Isya sebagaimana yang berlaku hari ni. Itu di antara adabnya. Fa illam yakun rutabat fatamarat. Kalau tak ada tamar rutab separuh masa, barulah kita makan tamar yang kering. Fa illam yakun tamarat, kalau tamar pun tak ada, hasawat, bolehlah kita ambil air minum. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang hasan. Apa lagi? Dan sunat orang yang berpuasa itu bukan sunat ni, wajib orang yang berpuasa itu meninggalkan perbuatan yang keji seperti berdusta, mengumpat, mengadu dan maki. Jangan. Wajib, bukan sunat. Tulis itu, wajib. Wajib kena tinggal. Sebab apa? Kerana sekalipun ada ia haram dengan ditilik pada dirinya, kerana hadis Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih." Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa jadi ni? Siapa yang tidak meninggalkan dia perkataan dusta. Tak meninggalkan perkataan dusta, mulut tak makan tapi dusta. Dan mengerjakan dia, maka tiada hajat bagi Allah Ta'ala dia meninggalkan makan dan minumnya. Tak payah makan. Sebab apa? Panjang dah hikmah ni, kita nak cerita betul sempat masa ni. Hikmah dia nya kerana Allah kata aku larang mu makan benda halal. Makan nasi ni halal ke haram? Halal. Tapi kita tak makan sebab puasa. Tiba-tiba benda yang haram boleh kita makan. Apa dia? Mengumpat orang boleh. Menipu orang lah. Itu bukan cara dia. Dan sunat meninggalkan berbekam. Jangan duduk bekam. Dan membekam orang lain. Jangan. Kerana hadis Tauban, Nabi mengatakan aftar al-hajim wal mahjum, membuka puasa orang yang bekam dan yang dibekam, yakni kedua-duanya boleh membiarkan membatal puasa. Jadi jangan kita duk bekal pada tengah hari Ramadan. Panjanglah hadis ni riwayat Abu Daud, Ahmad. Kerana orang yang membekam itu terkadang terlajak darah itu ke dalam rongganya. Masuk darah dalam rongga dia. Orang yang ni tukar membekam tu masuk darah. Yang dibekam itu lemah, kekuatannya jadi lemah. Disebabkan keluar darah dari badannya, maka terkadang membawa ia kepada membatalkan puasa. Itu makna aftar al-hajim wal mahjum. Panjang hadis ni dibahas oleh ulama hadis. Berapa dah? Dan sunat meninggalkan keinginan yang tiada membatalkan puasa. Seperti mencium bunga yang harum. Jangan ada cium pasal dia meniak ke tubuh. Jadi ada ulama lain kata tidak jadi masalah. Kan pergi masjid kita sunatkan pakai wangian. Dan mendengar nyanyian. Ini bukan lagi makruh. Bukan sunat meninggal, wajib meninggal. Nyanyian ni haram. Dengan nasyid lah. Nasyid-nasyid yang baik pun tak payah dengar bulan Ramadan. Ingat baik-baik. Bulan Ramadan kita dengar Al-Quran. Boleh? Tukar semua. CD kita, nasyid, tukar. Tak payah pakai. Dalam kereta, dalam rumah kita, tukar semua letak di Al-Quranul Karim. Tak payah dengar ni. Kerana barang yang ada padanya bersenang-senang diri, seronok, dan tiada munasabah dengan hikmah puasa, nak suruh nafsu ni letih nafsu. Iaitulah menegah nafsu daripada keinginannya. Berapa dah? 6 dah? 7 dah? Yang ke-8, dan sunat mandi junub pada waktu malam. Kalau orang berjunub, mandilah waktu malam sebelum subuh, supaya ada ia suci daripada permulaan puasa. Baik, kalau orang ni berjunub malam, dia tertidur tak sempat nak bangun. Bangun-bangun tengok, masa nak sahur dah ni. Tak sempat. Kalau mandi tak sempat makan. Dia makan tak apa, bismillah. Lepas pada tu baru mandi. Sah puasa dia. Cuma ini dia kata sunat. Sebaik-baiknya macam itulah. Yang ke-9, sunat baca doa ketika buka puasa. Kita baca apa doa ketika buka puasa ni? Baca doa kita. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini riwayat daripada Muaz bin Zuhrah yang diceritakan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan, tapi hadis mursal. Hadis ini tak sampai ke, ada gugur sahabat di tengah. Jadi setengah ulama hadis mengatakan bacaan Allah malaka sumtu ni lemah, dhaif dia. Tapi kita jadi doa yang baik, tidaklah jadi masalah insya-Allah. Tapi ada lagi hadis yang sahih. Tulis hadis ni. Dalam kitab kita ada ni, dalam kitab Perisai Muslim ni ada. Dalam kitab Perisai Muslim sudah ada, kita boleh baca di situ. Iaitulah bacaan ketika berbuka puasa. Mau tengok muka surat 86. Bacaan ketika berbuka puasa.
Muka surat 86 ni, versi Jawi ni, 86. Ataupun bab dia yang ke-68. Bab yang ke-68, doa ketika berbuka puasa. Kata sekali, zahabal dhama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ini satu doa. Doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Tengok hadis zahabal zama'u itu diriwayat oleh Imam Abu Daud dan sanadnya baik. Sanadnya hasan. Adapun Allahumma lakas sultu sanadnya dhaif. Allahumma inni as'aluka itu riwayat pada Ibn Abbas, doa Abdullah bin Amr. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar kata sanadnya hasan. Jadi kata bacaan sahabat. Jadi kita cuba ambil bacaan-bacaan yang sahih ni, kita kembas sekali dah semua. Baca ya, doa tu kena baca. Dan sunat membanyakkan dalam bulan Ramadan akan bersedekah. Allahu Akbar. Banyak sedekah. Dan membaca Al-Quran. Biar khatam tak tahu ni 3 kali paling kurang. Boleh? Tak derah. Boleh ke? InsyaAllah. 3 kali tu sikit tu. 10 hari sekali khatam. Tak pernah sabar dengan bulan Ramadan. Kalau boleh 3 hari sekali khatam. Baru kemah. InsyaAllah boleh. Istimewa lagi pada 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir tu biar banyak sikit khatam tu, biar panjang. Kerana hadis Muslim daripada Aisyah, innahu sallallahu alaihi wasallam kana yatahajjadu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat pada 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan, tidak seperti malam yang terawal. Jadi kita awal bolehlah 10 hari sekali khatam, bila masuk 10 akhir tak nak. Kita nak 3 hari sekali khatam, insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. Tahun ni tahun boleh ni. Jangan kata tak boleh. Jangan kata payah ya. Lemah. Jangan mengaku kalah sebelum berjuang. Ini falsafah kita dah. Hadis Muslim. Dan kerana hadis Anas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah ayu sadaqati afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Orang tanya Rasulullah, mana sedekah yang paling afdal? Dia kata sedekah di dalam bulan Ramadan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Sanadnya lemah. Walaupun sanad lemah, ada hadis lain yang kuat. Iaitulah kerana apa yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan, sehingga lalu Ramadan, maka membentangkan ke atasnya membaca Quran. Jadi Nabi kita ulang kali Quran dengan Jibril pada malam Ramadan. Jadi banyak lagi, terdapat sunat-sunat yang banyak yang tak disebut dalam kitab ni. Saya nak tambah sikit lagi. Tandalah dalam kitab masing-masing itu. Yang kita dah sebut tadi beberapa perkara dah. Segera buka puasa. Yang kedua, yang tertinggal lagi, iaitulah banyak berdoa ketika buka puasa. Bukan doa tadi lepas buka puasa. Ini doa sebelum azan. Sambil kita duk tunggu buka puasa tu, kita berdoa. Ya Allah, berilah pada aku ni puasa yang diterima, ilmu yang berkat, keampunan-Mu ya Allah. Jadikan aku ni orang yang dimerdeka pada api neraka. Boleh tak boleh? Kerana Nabi kata apa? 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, iaitulah wasaim hina yuftir. Orang buka puasa ketika nak buka puasa. Nak buka puasa, doa banyak. Ada setengah riwayat kata orang yang berpuasa sehingga dia buka puasa. Bermakna seharian tu dia boleh doa. Yang seterusnya, taftirus saim, iaitulah buat jamuan buka puasa. Kalau boleh hari-hari kita ambil pahala orang. Macam nak ambil pahala orang, kita buat jamuan buka puasa. Allah tak mampu, saya tak larat. Apa tak laratnya? Tanya masjid. Masjid ni nak buat jamuan buka puasa? Nak. Ambil duit, bagi. Pergi surah lain pula, bagi. Pergi sini pula, bagi. Tak apa, kita tak buat apa, tapi duit kita sudah masuk dalam saham buka puasa tiap hari.
Allahu akbar, besarnya pahala. Nabi kata apa? Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa dia bagi makan buka puasa, orang buka puasa, maka dia boleh pahala sama seperti orang puasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an, tak kurang pahala orang puasa walaupun sedikit. Banyak baca Quran kita sudah sebut dah tadi. Yang serunya mestilah banyak solat tarawih. Solat tarawih kena buat bulan Ramadan. Banyak mana? Sebanyak mana yang disolat oleh imam. Jangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarif." Siapa dia berdiri malam bersama dengan imam sampai imam sudah. Imam sembahyang 8, kita 8. Imam 20, 20. Imam 30, 30 rakaat kita sembahyang. Apa jadi? Dia ditulis pahala berdiri malam, qiyamul lail, walaupun dia tidur di rumah dia. Besar tak besar pahala? Siapa dia pergi sembahyang tarawih, shortcut. Lari tengah jalan. Imam 20, dia lari 8. Imam solat 8, dia lari 4. Orang ni boleh pahala setakat tu ya. Tak boleh pahala qiyamul lail penuh. Rugi tak rugi? Sangat rugi. Jadi kita kena ingatlah, itu di antara amalan-amalan yang besar yang sunat kita buat pada bulan Ramadan. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang puasa, iaitulah tentang fidyah puasa. Fidyah puasa kita sambung dalam perbincangan yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.